أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna, wahai Tuhan ajarlah pada kami perkara yang kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan berilah pada kami ingat semula perkara yang kami lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rombaklah mana-mana tersimpul dalam bahasaku. Yafqahu qawli, supaya paham, supaya orang paham kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Wahai Tuhan, tolong mudahkan segala kerja, tak usah dipayah-payahkan, dan tak akan sempurnakan segala kerja kami dengan penuh beroleh kebajikan. Surah Al-Jumu'ah, ya. Sepatutnya kita baca surah Al-Munafiqun, tapi saya mentolak pagi ini kita di Al-Jumu'ah. Tak apalah, Al-Munafiqun kita akan baca. Surah Al-Jumu'ah, surah 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, al-malikil quddusi al-azizil hakim, huwa alladhi بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Bertasbihlah, membersihlah, meratiblah untuk Allah sebanyak mana benda di langit dan sebanyak mana di bumi. Allah itu Al-Malik, bersifat raja, Al-Quddus, yang maha bersih, suci, Al-Aziz, yang tidak ada tolak tandingnya, Al-Hakim, yang penuh dengan bijaksanaan. Walladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. Allah takdirlah orangnya mengirim, memutuskan dalam kalangan manusia ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati. Tugas rasul ini ialah pertama membaca pada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dia keduanya membersihkan hati nurani manusia. Wa yu'allimuhumul kitab, yang ketiganya mengajar manusia kitab Quran, wal hikmah, dan mengajar supaya manusia muslim ini bijak. Wa in kanu min qablu, sesungguhnya manusia belum daripada datang Nabi Muhammad ini lafi dhalalin mubin, sesungguhnya dalam keadaan sesat, yang terang-terang sesat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Selain pada manusia yang bersama Nabi itu, ada lagi manusia-manusia lain yang belum pun lahir di muka dunia ini. Wa huwal azizul hakim, dan Allah memanglah sifat tidak ada tolak bandingnya, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua adalah kurnia Allah, anugerah daripada Allah, dan Allah boleh beri kurnia dia kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai kurnia yang maha besar. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Bandingan orang-orang yang telah ditugaskan memikul Taurat
Kemudian mereka tak mahu pikul. Kamatul himar yahmil asfar. Supalah seekor himar, seekor keldai, seekor lembu yang dibeban atas belakang dia kitab-kitab. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Alangkah buruknya, alangkah jahatnya misalan orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah selama-lamanya tidak akan memberi hidayah pada orang jahat. Sadaqallahu alazim. Orang ini semua, hari ini kita baca surah Al-Jumu'ah. Sepatutnya kita baca surah Al-Munafiqun. Tapi pagi tadi yang mau mutalaah balik tu tengok surah Jumaat tinggal Al-Munafiqun. Tak apalah, insyaAllah ada umur kita sambung Al-Munafiqun masa akan datang. Dan belum pada kita masuk dalam surah baru, surah Al-Jumu'ah, kita sila tengok balik surah sedia, surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Akhir daripada surah At-Taghabun Facebook, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dan begitu juga ayat sambungnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan akhirnya Tuhan sebut, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Ini semua ni kalam Allah, kenyataan daripada Allah. Allah ini engineer. Kita buku nama engineer sekali. Engineer buat dunia. Bukan engineer buat kereta, buat kipas, buat mikrofon, buat bom, buat saja tu. Engineer buat dunia. Dalam bahasa Quran dia panggil Al-Khaliq. Ataupun disebut Alladhi Khalaq. Ayat pertama turun dari langit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alladhi khalaq dengan alladhi apa ni, al-khaliqu rupalah, cuma rangka bahasa tu dah lain sikit. Alladhi khalaq maknanya yang membuat, yang membuat makna engineer. Kita sohor sangat sekarang ni kalau anak kita, natu kita, sahabat kita engineer. Engineer kita ni, manusia ni, walaupun kita panggil engineer, dia ni buat motor, dia ni buat kapal, buat itu buat ini, hakikatnya tak lebih daripada proses yang sudah sedia ada. Orang buat motor ni, dia buat ambil besi yang ada dah. Besi lah bukit, dia lebur, dia jadi besi keloli. Lepas tu dia apa lagi, campur dengan minyak yang ada dah. Maka benda tu bila minyak ni terbakar jadi wak, maka dia apa melenting. Melenting tu dia menyebabkan benda mesin jadi mesin. Dia meletup dengan sendiri, dia tolak sana tolak sini supaya bom meletup. Bila bom meletup tu, bom meletup maka ada rumah dia kacau, ada orang dia roboh orang. Begitu juga minyak, bila dia panas, dia akan jadi wak, tolak sana tolak sini, meletup sana, hak pasal musim jadi musim, hak pasal melancar jadi melancar. Kesimpulan, kita panggil kita ni engineer, hakikatnya tak lebih daripada proses barang yang sudah sedia ada. Allah Ta'ala bila dia kata dia ni engineer, Al-Khaliq alladhi khalaq, dia buat barang yang tak ada lagi, tak ada bahan mentah pun Tuhan buat. Tuhan buat rumput, Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan buat orang, Tuhan buat besi, Tuhan buat air, tak ada bahan mentah. Belum pada tu maka dia kun fayakun, dia nak buat dia buat. Ini kelebihan Allah berbanding manusia yang begini kerdil ini. Oleh demikian, maka satu daripada sifat Allah ialah mengadakan banyak mana benda ada. Dalam ayat yang kita baca akhir tadi ialah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang mukmin, tak kira Cina mukmin, Melayu mukmin, Arab mukmin, anak isteri kamu, suami isteri kamu, anak cucu kamu adalah musuh kamu. Fahdharuhum, hendaklah kamu hati-hati dengan mereka. Satu, pada tu innama amwalukum auladukum fitnah. Ayat yang kedua disebut harta benda yang aku buat. Aku buat orang lelaki untuk jadi suamimu. Aku buat isteri untuk jadi isterimu. Aku buat anak cucu untuk menjadi seorang kehidupan. Semua ni fitnatun, cobaan. Dasar yang Tuhan beri pada kita, tak boleh orang nak ubah. Dasar kerajaan Malaysia ada, tapi kita boleh ubah. Dasar kerajaan Amerika ada, tapi orang boleh ubah.
Dasar mana pun, dasar yang kita buat di rumah kita, di universiti kita, di pejabat kita, di market kita buat. Kalau tak betul, kita ubah. Dan kadang-kadang orang ubah. Tapi bila Allah Ta'ala sendiri buat dasar, tak ada orang yang ubah. Tak ada orang yang boleh ubah. Kerana dia ni Tuhan, Maha Kuasa. Kuasa dia mutlak. Kita manusia ni tak boleh buat apa-apa depan Tuhan, kerana dia ni Tuhan yang membuat. Ini oleh yang demikian, bila dasar tak nak sebut bahawa harta benda ni fitnah, anak cucu ni fitnah, suami isteri ni fitnah. Fitnah arti coba. Coba ni apa sebut minggu lepas, fatanadhab finnar. Bila tukang mah ambil besi stok, ambil cicing kita letak dalam api, dia bakar. Bukan buat nak kepala cicing tak, dia nak tengok, dia nak tengok mak cicing kita, mah ni mah sungguh kau mah campur temaga yang kita panggil toso pun mah juga orang panggil, tapi orang panggil toso kerana ada mah, ada temaga dalam itu. Nak tahu temaga banyak mana, mah banyak mana ni, dia bakar. Kaedah dia bakar tu apa panggil fitnah dalam bahasa Arab. Fatanadhab finnar, dia bakar emas dalam api. Nak tahu emas ni emas 9 kau, emas 10 kau, emas 8 kau, suasa kau, apa semua sekali. Allah Ta'ala juga beri pada kita isteri, beri pada kita suami, beri pada kita harta. Bukan beri percuma tak, beri nak tengok mung ni mukmin kau, kafir kau, munafik. Tu dia beri. Kalau tukang besi bakar emas, dia nak tengok tosa kau, emas sungguh kau. Allah Ta'ala beri anak bini, dia nak tengok kita ni mukmin sungguh kafir. Setengah orang tu kerana boleh bini boleh anak, lupa ke semayang. Lupa ke semayang banyak arti dia sudah nampak temaga ni. Serban, janggut, tapi tak semayang. Kenapa? Kerana anak nak makan, kan minum makan rela, butan tak bayar. Bila kita butan, walaupun serban atas kepala ada janggut, dagu, tapi bila kita butan tak bayar, sah dah kita ni munafik. Orang nak hukum tak ada hukum, dia punya pasal, tapi kita sendiri kena bubuh hukum atas aku ni munafik. Nak boleh 10 ya orang tu gak siang kita, kau dia boleh. Siapa tanya bayar tak bayar, serban ada atas kepala, janggut, dagu lagi, buah tangan ada serban, ada buah serban tangan. Ini semua ni dasar Tuhan buat, tak ada siapa boleh hubung. Kita faham, maka cepat-cepat kita mengelak diri daripada jadi munafik. Munafik dengan kafir ni, innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'an. Orang kafir baik, orang munafik baik akan diguguskan dengan neraka akhirat. Tak kira Arab ke, Melayu ke, tok lebah ke, Kelantan ke, tak kira. Asalkan munafik neraka, aku bubuh neraka akhirat. Neraka ni api. Orang kita Melayu panggil api neraka. Api ni api biasa. Kalau neraka tu akhirat tu. Dia panah, banyak makna panah tu tuan-tuan bacalah dalam hadis lain dan ayat lain. Itu ayat akhir daripada minggu lepas. Mudah-mudahan kita sedar bahawa kita jangan sedap batangan kalau kita ni jadi tok guru, kau jadi ustaz, kau jadi cikgu, kau jadi Perdana Menteri, kau jadi menteri besar, kau jadi tok ayuh, tok haji, kau tok perak. Jangan sedap batangan kerana kita hidup ni ada dasar. Bukan dasar kajian kita, bukan dasar kajian orang, dasar Allah yang menjadi Tuhan punya bagi dunia. Kuasa mutlak duduk dia. Oleh itu ayat 3 Tuhan kata fattaqullah masata'tum, maka hendaklah kamu takwa kepada Allah. Fattaqullaha masata'tum, hendaklah kamu bertakwa pada aku yang bernama Allah sekuasa kamu. Takwa hari ni hari Jumaat ni. Bila hari Jumaat kita pergi ke masjid mana sekalipun, tiap-tiap hari Jumaat tu khatib naik mimbar, ayuhan nas ittaqullah. Pergilah masjid mana seluruh dunia, di mana saja ada orang Islam, bila hari Jumaat sekali seminggu dipesan ittaqullah, hendaklah kamu takwa pada Allah. Takwa ni perkataan sepatah mengandungi dua perkataan tafsir, imtisal awamir wa ijtinabun nawahi. Sebut takut Tuhan ni artinya buat apa disuruh, tinggal ada lagi. Tu imam, tu khatib kata orang depan dia tu raja ke, ketua polis ke, ketua askar ke, ketua gangster ke. Bila duduk depan dia, mung semua himat di depan aku, tak kira siapa pun, gerung pada Allah. Sifat gerung ni dua perkara sekaligus. Kalau kita gerung kerimah, takut kita tukar kerimah. Bila kita gerung, kita buat dua perkara sekali. Pertamanya, bawa senapan. Masuk lautan, bawa senapan, bawa bola. Yang keduanya, ngelak diri. Bawa senapan, bukan depan tu kita dah. Bawa senapan, bukan
di depan semua gitu tak ada dah dia undur dia nusuk dia naik punyung bodoh kita panggil. Jadi hak lari pun kena siap, hak serai pun kena siap. Kita panggil positif pun kena ada, negatif pun ada. Begitu kita takut ke Tuhan. Takut ke Tuhan ni dua kali sekaligus. Buat hak dia suruh, tinggal dia lagi. Takut terima baik, takut kumel baik, takut demam baik, takut apa pun dua kali sekaligus. Buat secara ijabi, secara positif dan negatif. Depan pun kita tembok terima, dan lepas mata kita lompat naik tepuk kaki. Tinggal sampai pun lompat naik kaki. Ada juga mas. Ini tanda kita ni takut terima. Bukan takut terima kita lari je dah. Lari pun lari, lawan pun lawan. Tu dia. Begitu takut pada Allah. Baik, fattaqullah maksud. Dan akhir sekalinya Tuhan sebut in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Allah Ta'ala tahu dalam banyak-banyak benda manusia sayang ni. Hari tu kita bangun pagi celak mata, turun tangga cari harta. Jadi tok peraya pun ada, jadi nelayan pun ada, jadi peniaga pun ada, maka pakai gaji pun ada. Nak dapat harta. Daripada harta tu lah kita boleh beli nasi, beli roti, beli rumah, beli itu, beli ini. Sebab tu tiap-tiap manusia sayang pada harta. Tak payah disuruh-suruh, tak payah diajar-ajar, orang sayang. Budak kecil umur 2 tahun setahun tu pun, bila abang dia mari nak tengok dia pegang sekut, dia susuk di punggung dia. Mak dia tak ajar, cikgu tak ajar lagi, budak kecil umur setahun. Tapi perangai manusia suka sayang pada harta. Tak kira siapa sekalipun. Tuhan kata, hak sayang itu sayang lah. Tapi hak dia aku, mungkin buat, mungkin beri. Hak dia aku kita panggil derma. Derma, sama ada derma saja, sama ada derma dengan cara hutang, kalau nak sabar derma cara mana sekalipun, hak kita buat lillahi ta'ala yang tidak ada balasan, hak kita panggil fisabilillah, ibarat memberi hutang kat aku. Sebagaimana kita tak berapa sayang kalau nak beri hutang. Cuma kalau orang nak minta saja, kita sayang, tapi beri hutang biasa tak sayang, namun tu boleh balik. Tuhan kata sebanyak mana hak mu derma tu ibarat beri hutang kat aku. So aku bayar balik. Bukan so dah, bukan RM1 bayar RM1 dah. So 10. Dan kalau mengikhlas ada 700, 7,000, 7 juta aku beri lagi. Itu cara kempen Islam pada manusia yang bersifat kedekut pada harta benda, supaya manusia menjadi sentak tu juga menjadi murah hati. Nak beri derma. Dan memang benda ni berlaku sungguh. Di peringkat Nabi SAW, peringkat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, peringkat sahabat-sahabat tabi'in itu banyak orang-orang yang telah melaksanakan kerja-kerja begini kerana ibarat memberi ini, beri hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak kisah-kisah bagaimana murahnya Rasulullah SAW dan bagaimana murahnya sahabat-sahabat Nabi, orang yang menjadi kadar Nabi Muhammad SAW. Itulah habislah Khulasah ayat yang lepas. Di hari ini kita terus masuk surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, hari ini hari Jumaat. Surah Quran pun ada ada Jumaat, surah Jumaat. Kenapa Allah alam lah. Tetapi jamaah ya jama'an wa Jum'ah maknanya beripun. Jumaat, orang Melayu panggil hari Jumaat. Orang masalah panggil Friday, ikut dia dah Friday ke apa. Kita alhamdulillah kita orang Melayu guna nama Arab. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Kita tidak guna kita guna bahasa lain, bahasa tidak Friday, Saturday, Friday, Sunday, Monday apa. Kita tidak guna, kita guna bahasa kita, bahasa Quran. Mudah-mudahan perkataan Jumaat ini menyebabkan kita ingat kalau sebut hari Jumaat ingat ke beripun. Jamaah ya jama'an wa jum'ah makna beripun. Hari ini hari orang beripun. Dan kita di Kelantan alhamdulillah lah. Lain pada kita beripun di masjid pagi-pagi begini pun kita beripun tempat kuliah. Jamal kita hari Jumaat Kelantan kita ni mengajar hari Jumaat. Tok guru, tok lembar, tok guru Quran, tok guru fiqh hari Jumaat ni malam Jumaat dia mengajar beripun seputar kampung. Daripada mengajar ni lah manusia boleh ilmu. Daripada ilmu dah terbentuknya tamadun tertentu, tamadun berumah tangga, tamadun dibawa dipandu oleh ilmu yang kita belajar. Ya tamadun bukan tamadun rumah batu saja, tamadun rumah batu lepas tu duit habis kerana rasuah, duit habis kerana apa, tak ada 2 hari butuh habis jambatan pun butuh, rumah pun butuh, berpunca daripada tidak ada tamadun yang berasas pada ilmu. Pokoknya tamadun berasas pada besi, berasas pada seni, tak ada apa. Baik.
apa nama ni, Jumaat dimulai, ayat Jumaat dimulai dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus. Dalam Quran ada yusabbihu, ada sabbaha, ada sabbih, ada sabbih isma rabbikal a'la, ada sabbaha lillahi ma fis samawati, ada yusabbihu seperti kita hari ini. Dalam pengajian Arab, dalam bahasa Arab, sastra Arab, kita panggil nahwu, saraf, yusabbihu dia panggil fi'il mudhari'. Kalau sabbaha tu dia panggil fi'il madhi. Kalau sabbih tu dia panggil fi'il amar. Fi'il mana perbuatan. Dia tiap-tiap perbuatan mesti berlaku dalam masa, tak lagi dia. Az-zaman wal makan dalam istilah pengajian kita falsafah. Hidup kita tak lagi daripada masa dan tepat. Masa dan tepat. Sekarang Tuhan guna yusabbihu ni fi'il mudhari' untuk masa. Masa akan datang ada hal istiqbal. Kalau sabbaha makna teluh, kita panggil teluh. Yusabbihu ni makna sedang bertasbih atau akan bertasbih. Kalau sabbaha makna teluh bertasbih. Kalau sabbih naklah kamu bertasbih. Jadi artinya ketiga-tiga perbuatan sama ada hak lepas dah, sama ada hak akan datang, sama ada hak sekarang dan sama ada hak bahasa suruh. Semua sekali makhluk Tuhan ni bertasbih pada Allah. Tasbih ni bahasa Arab yang dalam Melayu yang tak ada. Contohnya orang Melayu panggil wirid. Lepas mayang biasa kita baca wirid. Dan wirid ni kita baca benda hak sunat dengan secara berterusan. Baik subhanallah subhanallah, ko baik qul huwallah bismillah bismillah, ko a'udzubillahi. Apa saja bacaan-bacaan yang berbentuk ingat pada Allah, bila kita baca dan secara berterusan, maka kita panggil wirid dalam bahasa kita Kelantan. Tasbih ni agak-agak wirid lah. Maknanya Tuhan royak sebanyak mana benda atas muka dunia, benda di langit dan benda di bumi. Langit pula as-samawati, segala langit. Langit-langitnya banyak rupanya. Cuma kita sebut 7 tala langit dan 7 tala bumi. Langit itu kita tak tahu. Orang ahli sains pun sampai sekarang pun tak reti lagi langit ni belah mana benda. Cuma hok jumpa sikit, hok reti sikit-sikitnya ialah ruang udara yang begini sekali luah, litar kita panggil, tak tahu tak ada ujungnya. Hok tu kita panggil langit. Hok atas pada pohon kemucuk ni langit lalu. Tak, alah bawah ni buti sekali pohon kemucuk, hok atas ni langit tu. Langit pas langit kita panggil. Tak tahu berapa benda. Tapi maksud ayatnya sebanyak mana makhluk yang ada di atasmu langit ni, dan sebanyak mana makhluk yang ada dalam perut bumi ni, jauh daripada kulit apa pucuk-mucuk sampai ke bumi, sampai ke dalam entah berapa benda lagi, api kau seluk lembek kau berapa dalam, semua tasbih pada. Tasbih maknanya baca wirid pada. Baca wirid misalnya kita kata subhanallah subhanallah subhanallah, itu dalam istilah kita orang Melayu kita panggil baca wirid. Wirid maknanya kata-kata puji untuk Allah. Bila kita sebut subhanallah subhanallah, makna kita sebut dengan lidah kita bahawa Tuhan ni maha cuci daripada segala benda lemah. Penakut tak ada dia kerana penakut ni sifat lemah. Miskin tak ada dia kerana miskin ni sifat lemah. Apa nama ni, apa lagi, papa tak ada dia kerana papa sifat lemah. Jahil tak ada dia kerana jahil ni sifat lemah. Apa lagi, letih tak ada dia kerana letih ni sifat lemah. Apa lagi, ngatuk tak ada dia kerana ngatuk ni sifat lemah. Sebanyak mana benda hak kita tak mahu, tak ada berlaku pada Tuhan. Hak kita tak mahu ni kita panggil sifat naqais, sifat lemah. Maka bila kita subhanallah, subhanallah, maha suci Tuhan daripada segala benda lemah. Bila Tuhan tak ada benda lemah, artinya sifat sempurna ada pada dia. Takkanlah lemah pun tak ada, sempurna pun tak ada, tak boleh jadi. Bila Tuhan ni kita kata dengan lidah kita bahawa Tuhan aku puja tak ada lemah sikit apa, maka arti Tuhan aku ni mengandung sifat comel belaka. Lemah, miskin tak ada dia, maka arti kaya ada dia. Tuhan aku ni pasal jenis kaya. Jahil tak ada dia kerana jahil ni lemah, artinya bijak ada pada Tuhan. Maka apa lagi? Jahat tak ada pada Tuhan kerana jahat sifat lemah, baik ada pada Tuhan. Itu mana subhanallah subhanallah subhanallah. Kita disuruh baca 33 kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang fardu, seboleh-boleh kita tiga juga baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan belakang-belakang ni kita panggil wirid. Pukul-pukul ratanya ialah kita panggil tasbih lah. Cuma kalau sebut tasbih subhanallah, kalau sebut tahmid alhamdulillah,
Kalau sebut tahlil, apa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau sebut takbir, Allahu Akbar. Tapi semua tu kita panggil wirid. Bila kita baca barang sunat secara berterusan, ada baca belah duduk, belah jalan, belah bawa kereta, belah duduk jual, belah duduk beli gapo, bulu kita bergerak semua, kita panggil orang ni banyak wirid. Bila banyak wirid, artinya dia usaha nak dekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya rapat semua kita ni dengan zat yang maha suci, yang maha bersih, yang maha sempurna. Bila Tuhan ni maha sempurna, maka kita sebut sifat-sifat dia, sifat-sifat dia, mudah-mudahan kita terbawa-bawa dengan sifat Allah Taala. Takhallaqu bi akhlaqillah, mungkin manusia mesti tiru perangai Tuhan. Itu dia. Jadi itulah Tuhan kata yusabbihulillah, sebanyak mana makhluk yang ada di langit di bumi semua mengerti untuk aku berlaku, puji aku berlaku, sanjung aku berlaku. Artinya mu lagu mana yang manusia? Mu mama, mu timur, lagu mana? Kalau benda langit ini kita kata bintang, bulan, udara, air hujan, cap awan. Barang tak ada akal berlaku. Barang tak ada akal berlaku, barang tak ada akal, barang tak ada fikiran. Bila barang tak ada fikiran tersebut juga, maka mu manusia hok betul kena ada akal fikiran. Dah apa yang tak sebut pada aku? Setara mana nah nelamunya mungkin siapa mu tak puji aku. Setara mana nah kaya mu siapa mu tak tunduk pada. Setara mana nah bijak mesti siapa mu tak malu pada kaki. Ini cara Tuhan curi hati kita, Tuhan geletik fikiran kita, mudah-mudahan kita faham siapa kita, siapa Allah SWT. Bila kita kenal kita lemah setara mana, kenalah hak tidak lemah ialah Allah SWT. Maka mulalah kita pun panggil mendah diri, mulalah kita disayang Tuhan, mulalah kita malu-malu aib Tuhan. Kerana Tuhan ni sebuah ada belaka, sebuah cukup belaka, hak kita tak tahu, dia tahu. Hak kita tak ada, dia ada. Hak kita tak reti, dia reti semua. Jadi bila kita berdepan dengan Allah yang begini hebatnya, maka tak ada sebab kita tak taat pada dia, tak ada sebab kita tak malu aib pada dia. Sebab tu orang yang reti benar masalah Tuhan, orang Melayu panggil orang ni makrifat dia tinggi. Kita ada dua perkara, ada ilmu, ada dua bahasa, ada ilmu, ada makrifat. Ilmu ni makna perhati, makrifat perhati juga. Tapi ilmu ni biasanya ilmu hisab. Orang pandai matematik, orang pandai ada ilmu matematik, ada orang pandai ilmu engineer, orang pandai. Itu orang panggil ilmu. So lagi atas pada ilmu orang panggil pakdalan, orang panggil makrifat. Makrifat ni kita panggil hikmat apa. Kita sembahyang. Orang banyak orang ni reti sembahyang. Start daripada takbir sampai akhir salat. Tapi lepas sembahyang tu balas sahut depa orang. Dia sembahyang tu dia minta ihdinas siratal mustaqim, hai Tuhan pimpin dalam jalan tu. Dia sebut betul benar ihdinas siratal mustaqim, dia sebut rabbi fili warhamni wajburni, macam-macam doa dia sebut dalam sembahyang. Siapa kena wisalan dahulu tu dia sebut lagi apa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati, hai Tuhan yang mengubah-ubah fikiran tu, kukuhkan fikiran aku atas agamamu, dah taat padamu. Tu dia kata duk tengah tepuh baca tayat, sudah tu wisalan di kanan tu tangga sahut depa kanan. Artinya dia ni ada ilmu tak ada makrifat. Dia tak erti tu gapo dia kata. Tujuan apa dia kata lagu tu, tujuan apa dia ambil sembahyang. Wah basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Lepas tu tujuan berapa dia tahunya hanya ambil sembahyang ni syarat untuk nak sembahyang. Sembahyang ni start dapat takbir, berhenti salat, sudah tak habis sembahyang. Lepas tu waktu turun tangga selipar orang berapa tu luar pada sembahyang. Kata dia. Tapi orang yang ada makrifat dia kata tak, sambung. Kita makan nasi bukan nak suruh kenyang ya. Orang makan nasi bukan nak suruh kenyang je, nak suruh perut sihat. Jangan selalu, jangan curah perut, jangan berapa. Jangan pula kita kata tak sama makan nak berani. Berani curah perut. Curah perut makan ikut mu. Bila benda ni makan barang curah perut, pas makan juga kerja arti mu ni kira nak penuh perut, tak kira dah pada penuh perut ni. Apa cecer lah luar apa, berok kata tak kira. Ni mu tak ada makrifat dalam masalah makan ni. Mu reti ada ilmu je. Ilmu makan mu ada, makrifat makan tak ada. Jadi dengan sebab tu para hadirin semua, kita Allah Ta'ala ayat bahawa sebanyak mana benda yang tak ada akal ni pun tasbih pada aku, maka mu yang ada akal yang mengandung yang pak multak ilmu dan makrifat ni pun perlu sangatlah tasbih pada aku sama. Tasbih Tuhan ni maknanya mulut berkata subhanallah, dan perangai kita pun jangan ada benda yang bercanggah dengan subhanallah. Subhanallah maknanya Tuhan ni maha suci daripada segala keaiban, segala kekurangan, segala kelemahan.
Jadi sebanyak mana benda hak lemah tak ada berlaku pada Tuhan. Aku sebagai hamba dia pun jangan ada jugalah kelemahan. Kita ni usaha juga jangan ada kelemahan. Kelemahan apa? Tuhan ni jahat. Jahat tak ada pada Tuhan. Kenapa? Kerana sifat jahat, sifat lemah. Sifat jahat hak tak ada pada Tuhan tu kira juga jangan ada juga pada kita. Curi ni jahat. Katok bini ni jahat. Curi piti tok lelaki ni jahat. Jadi sebanyak mana benda hak jahat tak ada Tuhan ni, kita pun jangan ada juga. Barulah panggil subhanallah. Subhanallah, maha suci Tuhan daripada segala kelemahan. Ya, sebanyak mana kelemahan ada kepada kita. Apa itu? Sebab itulah alhamdulillah, patut Allah akbar. Kira-kira ini semua para hadirin semua orang panggil bukan sahaja ilmu tapi ilmu yang mengandungi makrifat. Nah, kalau tua-tua kita kan, kalau orang tua-tua zaman dulu kan, dia kecil sangat makrifat ni. Supaya makrifat ni dah dapat membentuk pribadi manusia muslim. Satu. Yang keduanya Tuhan raya sifat dia. Yusabbihu lillahi, tasbih pada Allah. Allah sendiri ni benda tak nampak tengok. Tak dengar suara dia tak boleh, nak jabat salam tak boleh. Maka kita boleh kenal Allah ni melalui sifat. Sifatnya Al-Maliki, Al-Qudusi, Al-Azizi, Al-Hakim. Di ayat Quran ni boleh kata tiap-tiap ujung ayat tu ada sifat Tuhan. Tiap-tiap ujung ayat tu ada sifat Tuhan. Kerana sifat ni, melalui sifat ni lah orang yang boleh kenal Allah. Allah siapa dia? Al-Malik, Raja. Al-Malik kita panggil Raja. Atas dunia ni tak ada masa tak ada Raja. Dia daripada tu ada pas kalau ni pakai apa ada Raja. Cumanya orang panggil Raja, kau nak panggil Sultan, kau nak panggil King, kau nak panggil Queen, kau nak panggil apa lagi bahasa-bahasa yang tinggi ni. Kata gitu. Yang pentingnya dalam sebuah rumah ada raja, namanya suami ataupun bapa kita panggil. Dia ni raja bagi sebuah rumah. Dalam sebuah kampung ada raja, kita panggil untuk kemulu kau apa kata gilah. Maka Tuhan kata aku ni sifat raja. Sebagaimana menghormat pada raja dan sebagaimana raja berkuasa, maka aku apa kurang? Kerana aku ni sifat raja. Mu nak mengaku, mu tak mengaku, mu yang paling pasal tapi sah aku raja. Kenapa tak raja? Siapa dia jaga bumi? Apa dia jaga langit? Tubuhmu sendiri itu bagaimana mu boleh nyawa? Lebih hidung aku buat. Daripada lebih hidung turun ke jantung aku buat. Daripada jantung pecah masuk orang sana orang sini nyebabkan sendi tu lama bergerak molek. Kerana aku usaha. Tubuhmu tak ada lebih hidung, yang lebih hidung masuk dalam perut bersama-sama pah hujung kaki naik hujung kepala. Segala luar ni pula ada udara. Udara ni sengaja aku buat sesuai dengan lebih hidung. Apa kata kalau udara luar tak sesuai dengan lebih hidung, mu nak nyawa lagu kan? Kita masuk dalam, katalah kita terjun air. Dalam air ni bukan tempat manusia duduk. Maka Allah Ta'ala tidak buat udara. Buat udara gapo? Udara untuk manusia bukan hidup lain, hidup atas air. Maka Tuhan tidak buat udara. Kita nyawa juga lain, mati kita. Kerana masuk benda lain yang bukan udara. Tak sesuai dengan tubuh manusia, masuk air ikut lebih hidung, yang menyebabkan manusia mati. Jadi Allah Ta'ala buat udara ni datang bumi. Supaya manusia beri tupan penyawa melalui lebih hidung dia buat. Padan dengan buah pinggang dia buat, padan dengan jantung dia buat, padan dengan limpah dia buat, padan dengan segala organ saraf. Ini penyelarasan yang Allah buat untuk manusia hidup di muka dunia. Itu makna aku ni raja, sebagaimana raja jaga negeri dia, jangan ada pencuri, jangan berada perampok, jangan berada penyamung. Maka dia gaji polis, dia gaji askar, dia gaji itu mata-mata gelap, mata-mata cerah, berapa dia gaji habis. Kerana sifat dia sebagai raja bertanggungjawab jaga hamba rakyat dia, baik raja kita, baik raja orang putih, baik raja mana sekalipun. Begitulah Tuhan kata aku. Jadi kalau ipok dalam rumah sebagai raja, jaga makan minum isteri dia, jaga makan minum anak cucu dia, kain pakar rumah tangga, aku apa kurang? Tuhan kata, maka akulah orang yang pertama jadi raja di muka dunia. Maka kenapa mu tidak sayang kepada aku, dan kenapa mu berlaku pada aku? So, Al-Quddus, aku ni raja tapi bukan bahasa raja kekeh dah. Al-Malikul Adud. Dalam sejarah Islam, lepas pada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi meninggal dunia, timbul Al-Malikul Adud, raja-raja kaki kekeh. Kekeh harta orang, harta dia sakit, harta orang, harta siapa dia kekeh belakang. Aku ni bukan raja kekeh. Aku ni Al-Malikul Quddus, raja tapi maha bersih daripada khianat zalim yang bersama sekali.
Raja atas dunia ni banyak tapi zalim. Dan dunia zaman hari itu raja berlaku di Eropah, khususnya raja di tanah Melayu kita raja. Tapi raja di Eropah kena bullying. Kita dengar ada Protestan, ada entah macam-macam revolusi jauh daripada Amerika ada revolusi, di Perancis ada revolusi, apa negeri ada revolusi. Negeri ni negeri raja berlaku, negeri sistem monarki kita panggil dia ni, monarki, sistem raja tapi dengan sebab raja basuh kaki kekeh, tak boleh jumpa anak tina orang macam yang ambil ke dia, tak boleh jumpa harta hak diseliu ambil ke dia, tak boleh jumpa harta barang orang ambil ke dia belaka. Maka raja ni akhirnya direvolusi, di apa namanya, diguling lah kita panggil, digulingkan. Maka sebab itulah timbul lah ni kalau sistem raja lagi, raja berperlembagaan. Raja Inggeris dia tak boleh kuasa sepenuh sebagaimana dulu. Raja Denmark, raja berapa lagi, raja negeri-negeri masih ada raja lagi ni, raja yang berperlembagaan, yang dikawal. Tuhan kata aku ni tak payah kawal. Tak payah mengkawal aku kerana aku ni Al-Quddus. Aku ni maha bersih. Aku tidak bahasa jenis makan harta orang kerana aku tidak, harta ada padamu pun harta aku. Aku tidak buat kena ke orang, kita buat kena berapa muka hamba aku. Tak payah aku buat kena kamu, maka aku berkuasa penuh. Apa ni? Ini sifat Tuhan. Jadi sifat-sifat ni para hadirin semua, sifat yang Allah Ta'ala sendiri bubuh atas dia. Orang lain sembah berhala. Orang Melayu zaman hari itu sembah berhala. Zaman Hindu sembah berhala. Bila kabarnya bila Raja Melaka terima Islam, maka orang Melayu itu tidak sembah berhala, tapi saki baki daripada penyembahan masih ada zaman hari. Iaitu dia buat sakok. Orang Melayu zaman hari itu buat sakok, letak di pusu, letak sakok di tepi laut, semelih apa kubah bala, letak sakok di macam-macam kau dalam sakok, dia bawa lima, dia bawa rokok, dia bawa telur, dia bawa berapa. Ini nak pelepah hajat kerana orang Melayu masuk Islam turut raja. Bila masuk Islam turut raja, dah raja masuk Islam kan masuk rakyat. Tapi dia tidak, raja sendiri dia tidak ajar sepenuh. Nak ajar mana orang juta-juta. Maka semua orang Melayu berhenti sembah berhala, tapi nak memuaskan nafsu memuja, maka dia puja juga. Puja ikut pandang. Dia berasa buat siapa dia ajar dia buat sakok ni. Allah Ta'ala setuju, Tuhan setuju. Tak ada cumanya dekor sendiri. Nak pelepah hajat apa? Nak pelepah hajat, nak menyembah ni. Kerana walau belah mana pun raja tidak berkuasa penuh. Raja bukan hari mentari, raja bukan hari air hujan, raja bukan hari kemarau, raja bukan hari banjir, raja bukan hari orang panggil penyakit curah muntah benar-benar berat ni. So orang Melayu faham bahawa ini bukan kerja raja, ada lagi zat yang maha kuasa lagi belum atas pada raja lagi. Maka terpaksalah manusia sembuh benda-benda begini melalui buat sakok lah, melalui pelepah daun, pelepah ambil daunnya, buat gambar burung gitu, pelepah tengah tu, pelepah nyakit apa besok baru tahu laut 7 butir laut. Mari tu bomo pula mari perkataan ya wakapu bahasa yolo ni habislah hilang penyakit 7 butir laut. Mari bakit benda-benda begini menyebabkan wakapu bahasa yolo gitu duduk. Tu ialah alhamdulillah learn sakok-sakok pun tak ada. Kita pakai semayang belaka. Cara puja Tuhan ialah buat hak dia suruh, tinggal dia lagi. Ini cara puja Tuhan. Hal semayang bank ko, hal ekonomi ko, hal utah benda ko, hal rumah tangga ko. Cara puja Tuhan ialah apa ni, buat hak dia suruh, tinggal dia lagi, yang kita panggil ubudiyah atau takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Al-Aziz. Aku juga mempunyai aziz, tidak ada tolak banding. Kita nak banding Tuhan dengan berapa tak ada. Nak banding, ada satu cerita zaman itu di Pahang, ada bekas mufti Pahang, apa namanya, Datuk Hasan Ismail ke Datuk Ismail Hasan, kawan yang di Mesir. Dia banyak cerita waktu mula-mula Sultan Pahang buat sekolah Arab di Pahang. Aldana ada lagi sekolah tu. Lepas dia orang Mesir. Kebetulan orang Mesir hok mari ni orang jenis putih, comel, pakai terbuh merah. Tika tu ni orang comel, tubuh putih, terbuh merah tak ada. Pak kita. Maka budak hok ngaji tu balik wayak muk dia kata muk orang Mesir comel sebab Tuhan. Tak ada aku nak serupa. Comelnya orang Mesir putih, comel, pakai terbuh merah. Sebab Tuhan comel. Dia nak wayak ni Al-Aziz.
Al-Aziz ni Tuhan kata aku ni tak nak tanding. Nak tanding dengan berapa, nak tanding gagah besar apa langit kau tak boleh. Kerana aku ni Aziz, tidak ada tanding. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada benda yang kita nak serupa Tuhan. Kalau kita kata air kawan jual ni, air ni lebih comel pada air ni lagi, air Zam-Zam ke berapa, kita boleh tanding benda ni dengan benda tu. Tapi Tuhan nak tanding dengan apa? Kalau selagi boleh tanding, artinya Tuhan ni ada tandingnya. Bila Tuhan tandingnya, artinya ada serupa dengan barang lain. Dia serupa dengan barang lain, kita boleh jadi Tuhan. Jangan sebab Tuhan ni Aziz, tidak ada tandingnya, tidak ada tandingnya dari segi comelnya, gagah kuasanya, tubuh badannya, berapa tak ada sabuk, maka kita berbenam Al-Aziz, Tuhan yang maha kuasa, tidak ada tandingnya. Al-Hakim, yang maha bijak. Al-Hakim, yang maha bijak. Hakim, maha bijak. Dan kita orang Islam adalah dicalon untuk menjadi umat yang bijak. Kerana sikit lagi dia sebutnya ni, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tadi dia sebut sifat-sifat. Dan sifat yang disebut tadi Tuhan sendiri letak dia. Kita sini buat berhala, buat gapo, buat tokun, buat gapo, kita kata tokun ni begini, tokun ni begini, khusyuk yang begini, supaya kita jual batu mata, jual kakak kayu, jual berapa lagi, kita rayaknya kakak kayu ni khusyuk dia begini. Kadang-kadang kita sendiri tak reti yang jadi khusyuk begini kenapa. Betul tidak tahu lagi, tapi mata ni kalau pakai khusyuk dia begini. Apa orang panggil pelembut basah ke berapa, manis mulut ke berapa, kalau pakai ni ikut siapa dia tengok, kena belakang sayang belakang demo, ikut demo kata orang terima belakang, ikut demo sebut orang terima belakang, ni khusyuk mata ni orang beli. Kalau orang tanya dia mau tahu tak, kawan pun tak tahu dia. Cuma orang royak tu tak kamiluan lah, royak sama-sama. Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala kata kalau kita royak pada Tuhan, pada manusia, pada kawan kita mesti hormat pada Allah. Kerana Allah ni maha bijak. Bila Allah maha bijak, maka kita yang bertuhan pada Allah, kita akan menjadi maha bijak juga. Kerana kita dikehendaki tirukan Tuhan. Dengan cara mana bijak, dengan cara mengaji ke, dengan cara berdoa ke, dengan cara mana tu biarlah. Yang pentingnya Allah Ta'ala sendiri letak nama dia ni Al-Hakim. Dan kadang-kadang kita berubah nama anak kita Abdul Hakim, hamba bagi Tuhan yang maha bijak. Abdul Hakim, Abdul Aziz, Abdul Quddus, Abdul Malik. Kita boleh nama kita, nama anak kita, nama cucu kita, nama saya teman kita dengan nama-nama Tuhan. Contohnya tak boleh sebut Allah. Kata nak bawa nama Allah tidak boleh. Anak kawan nak bawa nama Allah, dia tak boleh. Tapi Abdullah tak apa. Abdullah makna hamba bagi Allah, tak apalah. Abdul Hakim tak apa. Tapi nak bawa nama Allah sah tak boleh. Tapi nama Al-Hakim tak apa. Al-Aziz tak apa. Al-Hakim tak apa. Al-Malik tak apa lagi. Tapi Abdu tu lebih baik. Abdul Hakim, Abdullah, Abdullah apa semua. Hamdu makna hamba Allah Ta'ala. Tak usah bawa nama lah, perkataan yang kita sendiri tak faham makna. Dan akhir-akhir ni banyak perkataan yang orang kita tak faham bubuh namanya. Darubala, macam-macam fashion bubuh nama. Tak salah. Kita ada nama Allah Ta'ala. Kita bubuh nama anak kita dengan nama-nama Allah. Abdul Hakim, Abdul Aziz, Abdul Quddus, Abdul Malik, Abdul Muta'al. Kata gilah sempena dengan nama Allah, maka kita turun nama itu pada anak cucu kita. Satu. Yang keduanya, apa kerja aku? Tuhan kata aku ni pakat ratik belaka, pakat puji belaka. Kerja aku ni apa? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah kata dialah orangnya, dialah zatnya yang mengirim, mengutus di kalangan ummi seorang rasul minhum, daripada kalangan manusia. Yatlu 'alaihim ayati, tugas rasul ni membaca ayat Quran. Wa yuzakkihim, yang keduanya membersihkan hati nurani manusia. Wa yu'allimuhum al-kitaba, dan mengajar, yang ketiganya mengajar manusia kitab, wal hikmah, dan mengajar manusia menjadi bijak. Tugas aku dalam banyak-banyak tugas ialah kira rasul. Rasul mana utusan.
Bila kita kira orang seorang pergi jumpa dengan orang lain, kita beri surat pada orang ni, surat ni dibawa oleh utusan saya. Kalau hamba kira satu orang pergi jumpa dengan DO ke, hamba beri surat seketing ke orang ni, bawa surat ni, pembawa surat ini ialah utusan saya. Saya minta dia berjumpa Tuhan dengan tujuan ini. Maka orang tu kita panggil Rasul. Dalam bahasa Arab panggil Rasul. Allah Ta'ala juga dengan sebab terlalu banyak benda yang dia nak suruh kita, nak larang kita, maka dia kira orang seorang. Ni sistem ni berok daripada zaman tu Adam, pak daripada tu Adam pak Nabi kita Muhammad SAW, Rasul. Kita lah ni Rasulnya Muhammad bin Abdullah SAW. Belum pada kita ni Isa bin Maryam, apa nama ni, Rasul. Belum pada Isa Nabi Musa. Belum pada Nabi Musa, Nabi Pak, Nabi Ibrahim Pak, siapa Nabi Adam AS. Orang ni semua Rasul. Rasul bak ni jom bawa perintah Tuhan. Gapo hak Tuhan nak melalui Rasulullah. Apa hak Tuhan tidak nak pun melalui Rasulullah. Dengan sebab tu bila dengar kata Allah dan Rasul, maka jangan sekali-kali kita melawan dia. Kerana bila kita lawan dia, arti kita dialah lain. La tasbiquhum fatadillu wa la ta'akharu anhum fatahliku. Sina Ali kata, mung jangan litah Nabi. Jangan mulitah Nabi. Kalau mulitah Nabi, mau ke depan pada Nabi, mau sesat nak gila kan. So, dah jangan jauh sangat tinggal dengan Nabi. Nabi lah ke depan benar, kita duduk belakang benar. Jangan. Kenapa? Fatah diku. Maka kamu kena mamah terima. Ke depan saja, ke depan berdoa lalu pun, jangan. Tak jumpa cari jalan. Kerana pemandu jalan Nabi Muhammad SAW. Belakang pada Nabi pun siapa tak nampak Nabi, namun jauh doa, jangan juga. Maka kamu menasur jumpa dengan rimai kokoh rimai dalam itu bersyaitan, sesat syaitan. Ini panduan hidup kita orang Islam. Tak kira kita ni Melayu, kau Cina, kau India, asal kita ni yakin bahawa dunia ni Tuhan tidak buat kosong dah. Ada tugasnya. Dia tugas nak menentukan tugas dia Nabi, maka Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Baki lagi boleh ada orang tanya, apa Nabi ni, siri Nabi ni butis kat Nabi Muhammad, apa tak terus kiamat ni lama lagi? Terjawabnya, dia kurang kita mengaji juga. Kita mengaji atas dunia ni, sekolah rendah, pandang sekolah menengah, pandang universiti. Betul sekat tu tak kena mengaji faktua. Mengaji faktua ni tambah ilmu dah. Tapi asas ni tak telur. Asas 2 kali 2 4 dekat. Sekolah rendah pun asas dia 2 kali 2 4. Sekolah menengah pun 2 kali 2 4. Sekolah universiti pun 2 kali 2 4. Dia pergi sekat tu dah. Lepas tu pandai-pandai lah. Bila anak kita dulu universiti, pandai-pandai kita bina. Nabi kita Muhammad betul juga. Ilmu yang mari langit ni, kita kira zaman itu kat sekolah rendah. Start daripada tu ada, siapa ke Nabi Nuh, siapa ke sekolah rendah. Mari Nabi Ibrahim tambah sikit, kita kira sekolah menengah. Menengah Pak Nabi Isa. Mari Nabi Muhammad universiti dah kita. Ni kita dah hidup dalam berapa dalam lingkungan universiti, dalam wadah universiti dah kita. Tuhan beri, sebab itulah Quran ni dia tak ajar belaka. Dia ajar kaedah-kaedah. Hak benda molek dia panggil ma'ruf. Hak benda uduh dia panggil mungkar. Dia tak ada senara. Ma'ruf, mungkar. Ada senara ada 3 perkara. Tapi hak benda molek dia panggil ma'ruf. Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Munhi umat Muhammad orangnya baik. Sebab tu kewajipanmu mesti suruh benda ma'ruf. Mesti larang benda mungkar. Benda ma'ruf ni mana benda orang tahu belakang benda ni molek. Begitu duduk. Benda muka orang tahu belakang benda ni benda huduh. Mung sebagai orang tua dah takkan dah tak reti cuma cuci kita panggil. Tak reti huduh molek. Huduh molek mungkar ma'ruf tak tolong. Curi tak payah orang ajar, curi ni benda huduh. Curi, zina, pelawak, rogom, menipu, merokok ni tak payah orang ajar. Kerana orang tua belakang dah. Orang umat Nabi Muhammad umat tua belakang. Kalau membuat juga curi, mencuri juga, merokok juga, merasuah juga, artinya mu ni lebih pada bodoh. Tua bokok dah tak erti lagi curi benda huduh. Begitu juga benda ma'ruf. Benda ma'ruf benda molek. Pak mak ibu bapa molek. Senyum depan kawan-kawan benda molek. Tu apa balas budi orang benda molek. Gapo lagi? Hormat pada orang tua, sayang pada orang kecil. Ni benda molek. Jadi benda molek begini tak payah Tuhan ajar dah. Cuma Nabi Muhammad mari kukuh lagi. Begitu juga hak uduh.
Sebab itulah Quran ni dia tidak ajar berlaku. Nak buat kereta lagu mana, melakon Nabi Muhammad kena ajar. Dia otak dah segenggan kepala cukup dah untuk memikir. Baki lagi benda asasi benda atas ni dia tak faham. Ketika tu muka rujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam pengajian Islam dia ada usul. Dalam pengajian Islam ada dia panggil usul. Usul fiqh, usul tauhid, usul tafsir, usul hadis, usul banyak asah-asah pengajian. Itu kata huwallazi ba'atha fil ummi rasulan. Dialah Allah yang mengirim seorang rasul di kalangan ummi. Ummiyun makna orang duduk ngemuk. Ummun kita panggil ibu. Kita Melayu ni banyak guna perkataan mama, mami. Mama kita ambil pada ummun, comel. Ummun makna ibu. Ummiyun orang duduk sekali dengan ibu. Orang duduk sekali dengan mak. Mak pula mak zaman 1400 tahun kita nak reti berapa. Mak la ni masih ada lagi hak buta huruf. Hak zaman 1400 tahun lagi tu buta huruf buta segala-gala. Huruf pun buta, akidah pun buta, jual beli pun buta, nikah kahwin pun buta berlaku dalam keadaan puak-puak buta ni lah. Aku kirim seorang rasul namanya Muhammad bin Abdullah. Dengan keadaan dia buta huruf pun dia boleh buayak benda orang celak kita reti. Ini tanda dia Nabi. Kau Nabi Muhammad ni orang yang cerdik, bijaksana, boleh baca, boleh berapa kau. Lepas tu kau jadi Nabi pula. Pelik apa? Kau dia cerdik dah. Berhenti belakang. Tapi dia ni buta huruf. Buta huruf, buta akidah, buta ibadat, buta muamalat. Dengan keadaan buta belakang ni pun dia boleh wayak. Benda orang lain tak kerti nak wayak. Quran sebuah ni. Benda orang daripada orang buta ni. Quran sebuah daripada awal sampai ke akhir ni. Mari daripada Nabi Muhammad yang buta huruf. Dia buta segala-gala. Tiba-tiba sampai ke hari ni pun orang celak pun boleh terima dengan sepenuhnya ajaran Quran. Kalau tak terima juga tu lain lah. Kalau tak terima juga kita apa tak ada senara lah. Orang tolak Quran orang Melayu, agama Islam tolak Quran, kalau tak ada senara. Kalau orang sakit ke doktor ambil balik dia. Doktor panggil waris suruh ambil balik tak ada berubat dia ni banyak doa penyakit. Baik. Minhum Rasul minhum daripada kalangan muslimin. Nabi Muhammad ni daripada puak-puak muslimin. Mana dia ni beranak Mekah. Besar Mekah. Gonga kita kata main bola sekali, main sepak sekali, main cuh sekali, kucak sekali. Mu kenal Nabi Muhammad je kecil lagi. Lepas tu bila besar malah yatlu alaihim ayat. Dia boleh baca ayat Allah. Para hadirin semua ayat. Kita panggil ayat lah. Orang Melayu pun mulai guna ayat sekarang. Kita baca satu cerita mengenai dengan yang berlaku ni. Cerita buta tak butanya waktu mula-mula Rasulullah dibangkit di Mekah dulu. Tentulah kena himpit, kena tekan, kena tindas. Siapa ke Nabi kita beri peluang pada sebahagian sahabat dia termasuk pok dawa dia sendiri lari daripada Mekah pergi ke Afrika. Kita panggil Habasyah. Ketika itu raja dia panggil Raja Najasyi. Bila siapa sana raja pok kerajaan Mekah ni sedar bahawa ada di antara pengikut Muhammad lari ke Afrika. Maka dia bimbang takutnya dia mengajar pondok dulu. Takut puak-puak ni dia buka kelas dulu, dia ceramah dulu, wayak hak Islam kan merebok. Bila merebok jadi masalah besar. Sudah Mekah ni merebok dah, dia merebok di Afrika pula. Afrika ni dikuasai oleh seorang raja yang dimalui Najasyi kita panggil. Maka puak ni mikir lagu mana nak buat ni supaya kita boleh ambil balik. Kata dia kita pergi ke Afrika juga mengadap raja. Kita rakyat tu aku puak-puak ni puak-puak pengganas. Puak pengganas, puak Taliban, puak apa? Al-Qaeda. Macam betul sistemnya ada sekarang. Pengganah, anti kemajuan, anti pembangunan, menimbulkan huru-hara. Orang ni rancangnya begitu. Jadi satu daripada kau dia buat ialah kita bawa hadiah-hadiah pada raja. Dan hadiah-hadiah ni siapa bila pun benda menarik hati manusia. Orang beri pada kita hadiah gapo pun kita boleh seronok hati, kadang-kadang terlembut hati kita. Jadi orang ni pergi ke Afrika juga bawa hadiah termasuklah kulit ni
Lain pada buat kasut buat gapo, dia juga boleh buat dinding apa ni, buat khemah, kita panggil khemah ni. Dia buat daripada kulit. Dan dinding khemah keliling orang buat daripada kulit. Buat tikar buat daripada kulit. Baki lagi maha murah kulit tu terletak di atas cara samuk dia tu. Jadi orang ni pergi jumpa raja bawa kulit dan bawa kayu gaharu. Kayu gaharu ni menjadi kesukaan manusia belakang, bau sedap. Baik siapa sana jumpa raja, dia goyak. Orang ni jahat tu aku. Mau pokok pengganas belakang ni, pokok apa ni jahat belakang ni. Oleh itu tu aku kena hantar balik. Patik mari nak ambil balik, takut merebok keganasan dia. Tapi dengan sebab raja ni cerdik dan dia sedar bahawa orang ni mari lindung dengan dia. Tak boleh aku nak lepas budak orang ni. Orang ni mari duduk bawah aku, dia panggil suaka. Mari minta perlindungan politik dengan aku. Aku nak lepas balik tak boleh, kata dia aku nak soal dulu. Cara tu raja pula dia panggil, dia tok orang ni depan, orang hok apa ni hok lari ni depan, dan puak-puak hok mari muka letak belakang. Supaya apa namanya? Supaya tak boleh pelawak maknanya. Tak apalah. Walau bila mana, maka raja ni panggil. Raja perintah, dia kata ayuhal malik. Raja raya, aku hari ni pak daramu mari daripada Mekah nak ambil mu. Dia tuduh mu ni orang jahat. Betul ke mu ni orang jahat? Lalu dia kata ayyuhal malik, inna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kul maitah wa na'kul fawahish naqtul arham wa nasi'ul jawab wa ya'kul qawi min ad-dha'if fa kunna ala dhaka hatta ba'athallahi rasul. Dia kata kami pokok buta huruf lah. Jahiliyah bukan buta huruf, buta segala-gala, tak erti apa. Kami semua berhala. Buat kebodoh kami ni semua berhala. Berhala kami buat kami semua. Dia sepatut berhala semua kami. Wa na'kul maitah kami makan bangkai, jumpa lembu mampu, ayam mampu makan belaka. Wa na'til fawahish kami buat benda-benda keji, zina lah, rompok, samung gapo kami buat belaka. Wa naqtul arham kami sanggup balas adik-beradik sendiri. Wa nasi'ul jawab dan kami balas dengan umur sebelah. Orang umur sebelah kapung gapo tak kira, asalkan kami nak gapo tak kira adik-beradik kami gapo belaka. Wa ya'kul qawi min ad-dha'if. Hak mana gagah makan mamah, hak lemah. Hak kaya, hak kena pada hak miskin. Hak sakit jadi hamba bagi hak gagah. Ini cerita secara ringkas disebut oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuklah hak saudara Nabi apa namanya Abdullah Ja'far. Keadaan kami turun dulu hatta ba'athallahu. Tahu-tahu dalam kalangan kami ada rasul. Allah Taala kirim rasul, na'rifu nasabahu, kami tahu titik baris dia. Hak nama Muhammad bin Abdullah ni kami tahu anak siapa, cucu siapa, pak saudara siapa, anak saudara siapa. Wa sidqahu kami benar dia, kami tahu dia tekap benar jak kecil lagi. Wa amanatahu kami tahu dia ni beramanah jak kecil lagi. Wa afafahu dan hati perut dia, hati nurani dia baik. Fada'a ila Allah, maka rasul baru mari ni dia ajak kami kepada Allah. Linuwahidahu supaya kami mengesahkan Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'bud, kami tolak buang belaka benda kami puja lama kini. Nahnu wa abauna kami, untuk nenek kami. Baik pun kami zaman hari itu kami puja batu wal awthan, lain pada batu kami buat toko kayu, kami buat Tuhan. Wa amarna bisul hadis, yang disuruh kami gecek betul. Wa ada'il amanah, disuruh kami sepenuh amanah. Wa silatir rahim, dia suruh kami baik sama adik-beradik. Wal kaffi 'anil maharim, dia kami dilarang buat benda-benda tak baik. Wa nahana 'an fawahish, dia larang kami daripada buat benda keji, zina, arak semua. Wa akli mal yatim, dia larang kami makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, dia larang kami tuduh perempuan-perempuan baik itu zina, dia larang kami. Wa abarna bis shalah wal zakat siyam, dia suruh kami sembahyang, puasa, zakat. Ini tu aku orang yang dituduh orang jahat. Kami ni pengikut dia lah, pengikut Muhammad bin Abdullah yang dituduh sebagai jahat. Jadi suruh kami sembahyang, dia larang kami zina, dia larang kami buat kanak kat orang, larang kami mencuri. Pas gapo hok benda hok tak molek hok disuruhnya. Ini bendanya. Ya cerita ni panjang para hadis semua, kita baca sekali dulu. Walau bagaimanapun cerita ni berlaku sejak dulu sampai ke lepas kiamat pun orang itu Nabi Muhammad ni bermacam-macam dituduh dengan bermacam-macam tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Terletaklah pada kita kalau kita buta huruf, buta fikiran enggak tu dengarlah kata dia. Tapi kalau kita celik fikiran, celik boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh faham sikit, tentulah dakwah Nabi Muhammad ni memang dakwah yang baik, membentuk tamadun yang besar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan seperti biasa kita doa lah. Doa pada anak Amos sendiri dan pada orang lain yang masih dalam ISA ni. Kita doa minta Datuk Seri Ahmad Abdullah Badwi ni lembut hati dia, ataupun kalau Tuhan nak dia keras hati dia, keras terus menerus keras. Dan yang kedua Abdul Halim bin Abdul Hamid sebagai Ketua Jabatan Latihan Khidmat Negara. Yang ketiga Yusuf bin Ahmad pengarah pendidikan PKN ini. Minta orang yang lembut hati supaya dia lepas orang yang ada ISA ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تب علينا إنك التواب الرحيم يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا جواد انفعنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والنصر إلا من الله الحكيم اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا من فضلك عما سواك واحفظنا بما حفظت به الواحد من جسدنا والسلم بما أصبت به الرسل ولا تشمت منا أحدا إنك على كل شيء قدير يا لمن مولى ويا لمن نصيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك خلقتنا وأنت خلقت عبد الله بدوي وأنت خلقت زملائه اللهم إما أن تريد قلوبهم لنا كما أنت الحي داود أو تسخر لنا كما سخرت آل سليمان وترد كيدهم على نحورهم وتبدد شملهم وتفرق جمعهم وتشتت كلمتهم وتسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اجعلنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير. dalam balkon di hadapan Partai Asal dijemput semua untuk menikmati jamuan minuman percuma kopi Arab sebenarnya promosi dan jualan hebat. Ingatkan pada hadirin hadirat supaya tidak membuang sampah merata-rata, jagalah bandar